So you boleh close sales terus. Nak ke tak nak? Kalau nak, very simple. Tekan 1. Sebab apa? We want to be number 1 for tonight. Okay? Cepat tekan 1. Tak cukup ni, tak cukup. Kita ada dekat 200 orang, mana satu ini tak cukup ni. Betul tak? Okay? So, you orang happy tak? Excited tak? Okay. So, number 3. Very simple. Okay? Ini penting. Sediakan buku nota. Sebab apa? You tengok, I sediakan 2 nota. Satu untuk knowledge, satu untuk knowledge untuk kita kata special ayat daripada Datuk Sibu, dan lagi special buku untuk apa? Untuk Profesor dengan Dr. Adibah yang malam ini akan jadi sharing speaker malam ini. Okay? So, sediakan pen dengan buku anda untuk salin nota. Jangan tanya saya sebab apa? No playback. Okay? I mau you all focus 100% to tonight class. Boleh ke tak boleh? Boleh ya? Okay. Yes, partisipan kita tak cukup banyak speaker malam ni tak nak keluar. Kalau mau cepat-cepat panggil kawan you. Yang lambat panggil dia masuk sekarang. Betul tak? Boleh? Cepat. Oi, I pun sudah tengok, semua pun sudah reply pada I. Oh, on the way. I kata on the way, sorry lah. Sebab apa? Kalau tempat penuh, sorry ya. Bye-bye. Boleh tak? Okay. So, malam ni kita amat berbangga. Orang kata sangat gembira. Kenapa? Sebab hari ini kita dapat menjemput seorang speaker yang amat hebat. Nak sharing tentang apa? Tentang kesihatan. Okay, dan sedikit tips macam mana beliau boleh berjaya di platform Forever Living. Nak tahu tak? Nak tahu, very simple. Sebelum saya menjemput speaker malam ini, yang biasa saya kata santai-santai bersama leader. Okay, so beliau adalah seorang profesional iaitu doktor. Okay, yang paling penting dia adalah seorang orang kata bagi saya dia amat special sebab apa? Boleh dikatakan sekeluarga dia pun semua background profesional. Sebab apa? Husband dia pun pakar bedah. Anak dia pun doktor. Lagi seorang anak pun doktor. Lagi 2 orang pun commission pun doktor juga. So ini memang family doctor. So malam ini saya mencuba beliau nak sharing sedikit tips bersama anda. Okay. Yang pertama, beliau graduate daripada one of the local university dan buat postgraduate study dalam bidang medical psychology dalam Royal College of Surgery in Ireland. Wow. You tahu Ireland, from here to Ireland nak naik kapal perang berapa masa? I rasa lebih kurang dalam 28 jam. Oh, kalau tak silap saya. Yang paling penting, beliau pernah bekerja di beberapa buah hospital dalam bidang surgery, sakit puan dan medicine. Yang paling penting, dia last bekerja di university private dan awam sebagai association professor dan bidang penyelidikan sebelum ini adalah dalam bidang hormon dan castration. Okay, wow. Ayat ini I pun tak pernah tengok. Okay, so sekarang beliau adalah freelance, business owner dan terlibat dalam banyak program kebajikan dan NGO di seluruh Malaysia. So tanpa membuang masa kemasan kita, marilah kita senang saja tekan 1 banyak-banyak sebagai tepukan untuk menjemput speaker malam ini iaitu Dr. Adibah. Kalau tak cukup banyak satu, saya takkan menjemput, doktor takkan keluar. Dia nak tengok berapa orang yang nak dengar sharing malam ni. Cepat tekan. Yes! Marilah kita memberi tepukan gemuruh kepada kita punya speaker malam ni iaitu Dr. Adibah. Yes, Doctor, where are you? Good morning. Hi. Yeah, say hi. Tekan satu-satu kepada doktor. Okay. Okay, thank you, Alex. Thank you. Okay, thank you. So can I start now? Yeah? Yeah, boleh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi semua dan selamat bersantai-santai. Okay, saya letak santai-santai sebab saya tak nak orang stres. Saya tak nak stres. So saya just letak santai, relax. Dan saya harap anda dapat belajar something yang penting insyaAllah malam ni. Dan hopefully anda boleh faham. Kalau tak faham nanti boleh tanya. So saya just start terus presentation saya.
Okey, kejap. Okey. Okey, okey Kak Alex. Clear? Clear, very clear, very clear, very clear. Okay. So bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, first of all, thank you untuk Datuk dengan Datin. Thank you juga pada Alex, Sean dan semua yang bertungkus lumus lah untuk presentation ni. Saya harap slot saya sekejap ni, walaupun saya masih lagi belajar, saya harap dapat share sikit ilmu lah dengan anda semua. Okay, so slide saya kalau banyak medical punya terminologi tu, medical punya ayat-ayat tu, saya harap anda sabar sebab saya akan cuba explain ataupun terangkan dalam bahasa yang paling mudah. InsyaAllah saya cuba Okay, saya tajuk dia pada hari ini saya letak sebagai The 5 F's Love Language. Saya nak tahu siapa yang pernah baca buku ni? You all nampak tak buku ni? 5 Love Languages. Ni buku ni best sangat by Dr. Gary Chapman dan saya nak, yes, ada yang baca very good. So siapa yang belum baca kena baca buku ni. Dan saya ambil presentation ni atas inspiration daripada buku yang saya baca many years ago. Okay, this is a very good book. Okay. Okay, macam mana saya nak next? Just tekan next itu enter there. That's also enter. You touch the screen, then you enter. Wait, sebab dia ada, boleh I tutup the chat sini tak? Okay, I just close my chat. Okay, because dia tutup the enter punya ni. Okay. Okay, so I kena tutup my chat box. Kalau tak, I tak nampak the enter dekat sini. Yang next. Boleh Sean? Yes. Boleh. Sure, no problem. Okay. So you all relax je sebab I yang nervous kan ni ramai ni. Okay, so apa yang I nak discuss malam ni actually very santai punya topik. Ada 5 points yang I nak bercakap malam ni. Okay. Boleh tak kalau you jangan letak dulu chat sini sebab I tak boleh nak tekan next kalau tak. Okay. Boleh tak kalau boleh kita chat dekat belakang nanti sebab I nanti tak boleh nak tekan the next. Okay. So ada 5 points yang I nak bercakap malam ni. Number 1 is about knowledge. So 5F is number 1 is find knowledge. The second F is fitness. The third F is fight diseases. The fourth F adalah fresh start dan F yang kelima adalah forever with forever. Okay, so kita akan pergi satu-satu. Okay, F yang pertama ni very important sebab ilmu ni adalah satu benda yang penting yang menyebabkan kita boleh sustain kita punya penghidupan kita. Tak kisahlah nak sustain kesihatan ke, nak sustain business ke, semua tu kita kena ada ilmu. So ni saya letak satu hadis lah, ramai ustaz-ustaz dekat sini So saya just dengan humble-nya saya letak satu hadis ni. Rasulullah dia bersabda, dia kata ikatlah ilmu dengan menulisnya, dengan mengamalkannya dan dengan mengajarkannya. So saya harap setiap ilmu yang anda dapat pada malam ini, bila dengar apa yang saya share ni, kalau boleh cuba catat, okay? Tak kisahlah you nak catat dengan elektronik dekat phone ke, catat by pen ke, kita amalkan dan kalau boleh kita cuba ajarkan. InsyaAllah ia akan menjadi lebih berkat Okay. Now, kenapa saya kata ilmu ni penting? Okay, sebab kita untuk faham diri kita dan kita nak faham orang lain. Kalau kita tak ada ilmu, kita tak akan faham diri kita. Kita ni sihat ke tak? Kita ni perlukan apa? So kita kena ada ilmu. Dan kita nak faham orang lain juga kita kena ada ilmu. Kalau tak kita akan jadi seorang yang ignorance. Kita akan jadi selfish. So kena ada ilmu. Kita juga akan lebih bersikap terbuka.
kita akan ada istiqamah dan konsistensi, kita akan ada trust and reliability. Penting untuk kita ada ilmu yang betul sebab kita nak create trust ataupun kepercayaan dan reliability. Maknanya orang boleh rely pada kita. Okay? Dan last sekali yang paling penting adalah untuk networking. That's why pentingnya ada ilmu. So bagi saya tak kisahlah siapa-siapa anda, tak kisahlah apa agama anda, tak kisahlah apa background anda, kita nak ilmu, kita nak dunia, kita kena ada ilmu. Kita nak akhirat ataupun kita nak all the heaven apa semua tu, kita kena ada ilmu juga. Dan kalau kita nak dua-dua, lagilah kita memang kena ada ilmu. So that's why this message is very important. Okay. So saya suka sangat ayat ni, saya letak ayat ni sebab dia memang benar-benar bawa satu yang miracle lah saya rasa. Dan most of the Muslims memang you all dah hafal kan ayat ni kan, ayat 1000 dinar kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha bali wa amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. So amalkanlah ayat ni, tak kisahlah kat mana-mana juga sebab kalaulah rezeki tu tak jatuh pada kita, maka rezeki tu akan jatuh pada anak cucu kita. So tu je, tu je yang kita kena percaya. So apa-apalah rezeki sehat, rezeki kaya, rezeki ramai kawan dan rezeki in everything. So kalau dia tak goes pada kita, it will goes to anak cucu kita. Okay. So tak kenal maka tak cinta. Penting saya letak tajuk tak kenal maka tak cinta sebab semua benda ni daripada 1, 2, 3, 4, 5 ni adalah benda-benda yang kita kena faham tentang badan kita. So saya rasa setiap yang ada di sini semua nak sihat kan? Betul, tak ada orang yang nak sakit. Dan orang yang sakit pun dia tak pernah minta sakit tapi dia diuji dengan kesakitan. So sama ada anda masih sihat ataupun anda dah ditimpa penyakit, masih belum terlambat untuk kita faham semua benda ni. Okay, so malam ni saya akan cuba sharekan sikit sebanyak, hopefully ia akan membantu kehidupan anda insya-Allah. So tubuh kita dijadikan dengan cara yang amat unik sekali. Kalau you all perasan setiap sistem, setiap sel dalam badan kita tu dia ada dia punya fungsi dia tersendiri. So dan setiap organ ini daripada brain, otak, jantung, paru-paru, hati kita semua perut, usus, buah pinggang dan sebagainya, semua ini ada fungsi masing-masing. Dan fungsinya itu tidak dapat ditukar ganti dengan benda lain dah. Maksudnya mata mata fungsi dia memang untuk melihat, untuk bagi kita punya alam dan sebagainya. So kalau mata rosak memang gone. Tak boleh nak ganti dah dengan benda lain. So tu adalah organ badan kita yang amat special sekali. Dan setiap satu penciptaan badan kita tu dijadikan dengan amat detail sekali. So kalau anda tengok walaupun kulit kita nampak satu layer nipis je, maknanya kalau kita letak pisau boleh scrape keluar gitu rasanya. Tapi bila kita tengok under the microscope, kita akan tengok betapa banyak layer setiap inci yang kita tengok tu. Okay, even satu lapisan epidermis yang dekat atas pun dia ada 6 layer lain lagi. Kalau kita pecah-pecahkan dia ada 6 layer kecil. Dan setiap lapisan dermis ni tengok berapa banyak struktur kecil-kecil yang dia ada. So sebab tu pentingnya kita menjaga kesihatan kita sebab dia bukan saja untuk yang superficial tapi dalaman itu yang lebih penting. Kita punya saraf, kita punya salur darah, kita punya lapisan-lapisan lemak dan sebagainya dekat dalam reseptor-reseptor kita, itulah sebenarnya yang memberi fungsi tubuh kita yang sepenuhnya. Okey.
So sebenarnya saya susun presentation saya ni based on soalan-soalan yang Alex bagilah. So Alex dia dah roughly tanya you all dan ada beberapa soalan yang saya dah susun supaya senang saya letak gambar, saya explain dan sebagainya. So mungkin tak cover the whole questions tapi I'll try my best untuk bagi seberapa banyak yang bertepatan dengan apa yang anda tanya So salah satu daripada soalan yang dikemukakan adalah mengenai sistem penghadaman mengenai usus. So usus ni okey, kalau kita nak tengoklah ni adalah sistem penghadaman kita. Very special sebab dia bermula daripada mulut sehinggalah ke anus, ke tempat lubang kita buang air besar dekat bawah. Dan sistem penghadaman kita ni, setiap inci sistem penghadaman kita ni dia ada sel-sel yang khusus. Okey, kebanyakan orang dia ada simptom-simptom sistem penghadaman yang contohnya apa? Contohnya biasanya sistem penghadaman dia akan ada masalah dengan sakit perut, angin, betul tak? Bloated, rasa kembung, rasa pedih perut. So tu adalah sistem-sistem penghadaman yang biasanya dia memberikan bahasa pada kita supaya kita faham bahawa dalam ni ada masalah. So tolong buat sesuatu. Maknanya bila kita rasa bloated, bila kita rasa pedih perut, bila kita rasa macam asyik berangin, nak kentut-kentut-kentut je, mesti ada something wrong somewhere. So itulah. Saya tunjuk ni sebagai ilustrasi. Ni adalah lapisan pada sel usus kita. Nampak tak? Ni lumen usus kita. So kalau kita makan apa-apa, dia akan duduk dalam ni. Ni adalah sel-sel yang melapisi usus kita. Okey, pada sel usus kita dia ada tight junction, nampak tak? Ni adalah tight junction yang dia menutup, yang dia ketat ataupun dia attach with one another. Setiap sel tu dia rapat antara satu sama lain. Tetapi setengah-setengah orang yang mengalami masalah penghadaman ni, dia punya tight junction dia rosak. Nampak tak? Tight junction dia rosak menyebabkan boleh masuk bahan-bahan toksin, boleh masuk bakteria-bakteria yang jahat ke dalam kita punya dalaman, ke dalam salur darah dekat dalam ni. So apabila masuk toksin, apabila masuk bakteria, apabila masuk partikel-partikel makanan yang tak boleh nak digest, dia akan menyebabkan darah kita akan jadi masalah dekat dalam ni. So that's why leaky gut syndrome, kita kata ni leaky gut, maknanya gut kita ataupun usus kita bocor. So apa yang menyebabkan masalah ini? Ada banyak sangat masalah, antaranya adalah kita punya keradangan, masalah-masalah pemakanan kita yang lepas-lepas dan sebagainya. So ni adalah antara masalah-masalah penghadaman. Okey? So bila kita ada masalah penghadaman, salah satu daripada masalah kronik yang biasa terjadi adalah masalah kanser. So saya rasa ramai dekat sini yang ada pengalaman saudara mara dia, mungkin mak ayah dia, nenek dia, atuk dia ataupun dia sendiri yang ada masalah kanser usus. Nauzubillah min zalik. Dan kanser usus ini adalah antara kanser yang paling common di Malaysia sekarang ini. Okey, so soalan yang ditanya dalam soalan Alex tu adalah tentang kanser usus, iaitu tentang tanda-tanda. Apa dia tanda-tanda kalau seseorang itu kena kanser usus? So saya letak sini ada beberapa simptom ataupun sign, antaranya yang pertama yang paling common sekali adalah berak ataupun dia buang air besar dia bercampur dengan darah. Okey, najis, sama ada najis tu dia bercampur dengan darah ataupun najis tu dia keluar dan lepas tu darah akan keluar, so bergantung. Dan ini adalah antara tanda-tanda awal yang biasanya orang ignore. Orang kata biasalah aku makan sambal belacan pedas sikit, makan tom yum pedas ke, jadi sebab tu berak berdarah. Jadi orang ignore. Lama kronik benda ni akan menjadi masalah kanser dan sebagainya. Simptom yang kedua juga, ada orang yang dia ada perubahan tabiat buang air besar.
dia sembelit ataupun kadang dia cirit, lepas tu sembelit, dia punya tabiat, dia punya buang air besar tu sentiasa berubah. Kadang sembelit lama, lepas tu cerit, lepas tu sembelit. So ni adalah antara tanda-tanda juga. Dan apabila usus tu sudah tersumbat 100%, maknanya tumor ataupun barah tu dah menyumbat, usus tu sudah 100%, orang tu tidak akan boleh berak, dia tak boleh kentut dan dia akan muntah. Sebab dia dah tersumbat, jadi semua bahan makanan, bahan dalam usus tu akan tertolak keluar. Dan ada setengah-setengah orang yang dia muntah tu bau macam najis. Boleh imagine tak? Sebab dia sudah tersumbat dekat bawah. Ni adalah antara simptom yang dah late. Ada juga orang yang hilang selera makan, turun berat badan, jadi kurus, kering, tak boleh makan. Tu adalah antara tanda-tanda kanser juga. Ada yang sakit bahagian perut, bergantung pada dekat mana tumor tu berada. Usus tu, barah tu duduk kat mana dia sakit perut. Okey, dan ada juga orang yang tabiat dia pergi ke tandas, dia rasa macam nak berak, nak buang air besar, tapi tak boleh keluar najis tu. Rasa nak berak tapi tak keluar, berapa kali pergi toilet. Ini sebab kanser dia ataupun tumor dia tu, dia duduk dekat bahagian paling bawah sekali, dekat bahagian rektum. So bila kanser tu duduk dekat bahagian bawah, dekat bahagian nak keluar tu, dia akan bagi sensation pada kita, dia bagi signal sebenarnya dah ada rasa ni macam ada najis, tapi dia sebenarnya adalah kanser yang duduk situ. So signal tu adalah sebenarnya false signal. Kita ingatkan kita nak buang air besar, tapi sebenarnya dia adalah kanser yang dah tersumbat dekat situ. So ni adalah antara tanda-tanda yang kalau anda dapati ada pada anda ataupun orang-orang yang anda sayang, kena cepat-cepat pergi jumpa doktor. Doktor akan cek, akan ambil darah, akan buat skop dan sebagainya. Okey, memang kena cek. Tengok ni. Ni salah satu kerja doktor juga. Tengok kita punya TAH ... Okey. So ni adalah kerja kami juga yang biasanya kita tengok kenapa, bagaimana, bila sebenarnya benda ni penting untuk kita tahu. Memang makruh kan tengok najis. Kalau dari segi Islam tu, ya saya faham Ustaz, memang makruh. Tetapi at least bila kita buang air besar, kita rasa macam tak sedap hati, ada benda yang tak kena glance, jenguk sekejap. Oh okey, normal, tak apa. So dalam medical, kita bahagikan kepada beberapa jenis najis yang keluar, sebab daripada observation najis ni kita boleh tahu apa masalah kita. Okay, so kalau najis yang normal biasanya yang ni. Siapa yang selalu sembelit tu yang ni. Selalu sangat sembelit, najis dia keras. So berhati-hati, anda kena buat sesuatu. Mungkin ada dalam pemakanan anda yang lack of something. Nanti kita tengok kejap lagi. Okay. Ada juga warna najis yang kita tengok. Ada warna-warna tertentu, yang kita boleh tahu diagnosis sesuatu penyakit. Ada yang warna jernih, ada najis yang warna hijau, ada yang warna merun, ada yang warna merah, okey, disebabkan darah dan sebagainya. So semua benda ni adalah something yang you all kena alert ataupun kena tahu apa sebenarnya masalah pada badan kita. Okey, so punca kanser usus ni dia ada banyak. Yang pertama biasanya masalah genetik. Masalah genetik ni biasanya orang kata masalah polyps lah. Dan polyps ni dia ada berapa jenis, saya tak payah detail sini sebab nanti sampai subuh pagi esok pun tak habis. So masalah genetik ada juga yang menyebabkan kanser usus. Yang paling common adalah masalah pemakanan. Yang ni yang paling common. Siapa yang suka fast food, siapa yang suka daging merah, kurang fiber, dalam nasi dia tu ada nasi, ada lauk saja, tak ada sayur, tak ada buah. So masalah-masalah pemakanan inilah yang boleh menjadi penyebab atau punca kepada kanser usus juga.
Okey, dan faktor risiko lain adalah bila dah melebihi umur 50 tahun. Faktor risiko ni bukan penyebab tapi dia adalah risk factor yang menyebabkan kita ada high tendency untuk kena kanser. Tapi sekarang ni kita tak tengok umur tua dah. Ada orang muda yang kena kanser pun dah ramai kan sebab masalah pemakanan. Family history ataupun sejarah keluarga. Okey, sejarah keluarga yang ada kanser, contohnya yang ada kanser usus juga, kanser ovari, kanser rahim. Yes, ada yang umur 30 pun dah kena, betul. Alkohol, siapa yang selalu ada pengambilan alkohol, it's one of the risk factor juga untuk dapat kanser. Okay, obesity. This is one of the risk factor. Siapa yang belum capai berat badan ideal, tolong usahakan untuk capai berat badan yang terbaik supaya kita boleh avoid risk of cancer. Dan obesity ni dia bukannya risiko kepada kanser usus sahaja, malah dia risiko kepada pelbagai jenis kanser yang lain. Okay, so just be careful. Merokok, yes, ada lebih daripada 30 jenis toksin dalam rokok. So merokok juga adalah risk factor kepada kanser usus juga. Okey. So cuba tengok, saya tunjuk gambar-gambar ni supaya anda alert bahawa inilah yang akan berlaku dalam usus kita kalau kita tak buat apa-apa dari sekarang. So please, berubahlah dari sekarang supaya kita tak dapat benda-benda ni. Okey, ni usus kita Usus kita ada 1, 2, 3, 4 section utama. So cancer colon, kalau kita scope ni adalah kita masukkan tube, dia macam sebesar ni tube, kita masukkan daripada bawah, okey, daripada tempat buang air besar, tu adalah colonoscope. Okey, kita masukkan daripada bawah dan kita nampak tak ni? Ni dah cancer dah ni. Ni yang dah bleeding, cancer yang dah bleeding, yang dah duduk pada usus besar kita. Dan bila dah sampai tahap ni, memang tak boleh nak simpan dah. Tak boleh nak buat apa, minta maaf lah, nak simpan buat apa dah, kena buang. So orang yang kena buang usus ni, kalau you all pernah tengok Masya Allah, yang sampai kena pakai beg dekat luar, pernah nampak tak yang dia pakai colostomy bag, jadi dia buang semua najis dia apa semua dalam beg tu. So saya doakan semua anda yang ada dekat sini, semua ada 400 orang lebih ni, tolong insya-Allah supaya semua tak kena dengan benda ni. Kita tak nak anak cucu cicit kita pun jangan kena. Okey, amin ya rabbal alamin. So kalau you all ingat ada beberapa orang selebriti jugalah yang memang menemui ajal juga dengan kanser usus ni. Kalau you ingat pelakon Black Panther, ingat tak Chadwick Boseman ni meninggal selepas 4 tahun didiagnose colon cancer. Okay, tapi dia simpan maknanya semua peminat-peminat dia tak tahu. Once dia meninggal tu barulah tahu bahawa diagnosis colon cancer dia dah stage 3. Okay. So pelakon Abu Bakar Juah juga baru meninggal baru ni, kanser usus dan kanser hati Ni pelakon Malaysia kita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kalau siapa yang tahun-tahun 70-an, lahir tahun 70-an, 80-an, you all mesti pernah tengok cerita Charlie's Angel, betul? So Charlie's Angel, dia punya pelakon dia Farah Fawcett ni juga meninggal due to anal cancer. Okay, ataupun kanser usus dekat bahagian anus. So kanser ni dia tak mengenal sesiapa. Dia tak kira tua atau muda, dia tak kira kaya atau miskin, dia tak kira anda doktor ke, bukan doktor ke, suri rumah ke, Melayu, India, Cina, semua ada risiko. Okay, untuk dapat kanser. So berhati-hati So bila kita dah ada kanser usus besar, doktor diagnose biasanya dia akan skop ataupun teropong. Kita panggil skop atau teropong. Dan daripada skop itulah doktor akan tengok biopsi, dia akan buat staging dan kita boleh tahu komplikasi dia. Kanser tu dah merebak ke mana-mana. Dan kanser ni bukan penyakit yang berlaku dalam masa seminggu dua. Dia punya seeds dia atau benih kanser tu dah ada sejak 5, 10, 15 tahun yang dulu.
So dia bukannya dalam masa 1-2 hari dia boleh jadi. So dia adalah kisah 10-15 tahun barulah dia develop kanser ni. Dan bila dah sampai ke stage 4, kanser tu sudah merebak ke organ-organ lain, terutamanya ke hati. Okey, tu adalah kita panggil metastasize ataupun yang dah merebak. Okey, so kita ada aloe vera. Saya rasa semua dekat sini memang dah menikmati aloe vera. Saya cuma nak highlight saja betapa beruntungnya kita yang ada aloe vera, yang dah minum aloe vera. Kalau yang belum lagi minum, cuba try slowly minum. Sebab ini adalah salah satu hadiah daripada alam. Allah jadikan aloe vera ni dan kita dipilih untuk mengenali aloe vera ni di dalam bisnes kita ni. Alhamdulillah. So banyak research, dah banyak kajian, banyak research. Siapa yang dah tengok beberapa artikel yang dia buat kajian tentang aloe vera, sebab dia adalah bahan yang memang dah ada sejak daripada zaman Fir'aun, Cleopatra lagi. Zaman Rasulullah dah ada aloe vera. So even Mak Saleh pun ramai juga yang dah buat. Yes, betul Ustaz Zaki, ia adalah khazanah alam. So saya tunjuk satu paper di sini daripada Internet Journal of Microbiology. Jurnal ini menunjukkan bahawa aloe vera ini, bila kita ambil orally maknanya kita minum, aloe vera ni dia akan bind, dia akan pergi dekat receptor site dekat usus kita dan dia akan prevent, dia akan tutup tempat leaky gut ni. So ini adalah bagusnya dia punya efek aloe vera. Dan aloe vera bila dia duduk dekat usus kita, dia ada sel-sel tu, dia akan menyebabkan sel-sel tu macam minum. Dan proses minum oleh sel ni kita panggil pinositosis. Cantik kan nama dia? Dia ada phagocytosis, dia ada pinositosis. Phagocytosis maknanya sel tu makan. Pinositosis maknanya sel tu minum. So bila kita minum aloe vera yang masuk ke usus tu, sel kita dekat dalam usus tu dia minum aloe vera yang kita minum. So that's why aloe vera ni the best is kita minum semasa perut kita kosong. So menyebabkan sel kita tu dia tak bercampur aduk dengan benda lain, dia dapat pure aloe vera dan dia terus minum masuk dalam sel kita. So that's the best of aloe vera. Okay, so aloe vera yang kita guna Aloe barbadensis ni adalah dia punya anatomy. Anatomy ataupun bentuk badan aloe vera ni. Kita panggil anatomy bahasa medical. So dia ada aloe latex dia ada juice dia, yang ni yang kita ambil dan kita proses, dan yang ni dia punya kulit luar dia. Okay, so ni adalah anatomy aloe vera. Subhanallah, memang cantik sangat kan. So letak ni, nanti you all letak ni dekat wallpaper masing-masing. Memang inspired sangat every day to see the khazanah alam ni. Very cantik. Okay, aloe imodin juga. Aloe imodin ni adalah sejenis anthraquinone ataupun antioxidants di dalam aloe vera tu. Research juga menunjukkan bahawa aloe imodin ni dia inhibit ataupun dia menghalang tumbesaran sel kanser dekat usus. Ni. Nampak Dia involved in the growth inhibitory activity. Maknanya dia menghalang aktiviti sel-sel kanser dekat kolon, dekat usus besar. Okay. Dan dia juga induce apoptosis. Okay. Dia menyebabkan sel-sel kanser tu mati. So sel-sel kanser ni adalah sel-sel yang berkembang biak dengan cepat. Dia beranak tanpa ada batas. Kan sel kanser. So apa yang aloe imodin ni buat dalam anthraquinone tu, dia menyebabkan berhentinya proliferation cell. So sel tu akan arrested, dia akan duduk terkaku gitu. Boleh bayang tak? So tu adalah efek aloe imodin di dalam aloe vera. Subhanallah, memang Allah jadikan. Dan saya letak lagi banyak dalam Asian Journal of Surgery pun ada colorectal cancer di Malaysia ni. Dia adalah second most common cancer in males.
Kalau lelaki yang kedua paling common dan kalau wanita yang ketiga paling common. Maknanya top 3 lah colon cancer ni, jangan main-main . So pemakanan tu kena jaga sebab dia top 3 cancer yang common. Dan kebanyakan kalau dekat Malaysia ni kita diagnose dah late stage dah. Late stage sebab biasanya orang takut nak pergi jumpa doktor. Orang pergi berubat kampung dulu, jumpa Tok Bomoh dulu, jumpa macam-macam yang lain-lain dulu. Last dah bila dah tak boleh nak tahan, bila dah berak keluar darah habis, bila dah pengsan baru jumpa doktor dan bila kita scope tengok dah late stage dah. Okay, so ni adalah kanser kolon dan biasanya dalam jurnal yang kita dalam kajian ni didapati bahawa kesedaran masyarakat tentang kolon kanser ni adalah masih rendah. So tanggungjawab kita bila kita dah ada ilmu ini, saya harap anda sampaikan pada saudara mara semua supaya kita jaga kesihatan kita sebab kolon kanser ni adalah antara kanser yang paling common. Okey, dan antara ni satu jurnal lagi, antara simptom yang paling common adalah altered bowel habit. Ingat tak saya cakap tadi? Dia kadang sembelit, dia kadang cerit. Kadang sembelit, dia kadang cerit. Dia sentiasa ada alteration. Dia blood in the stool. Ada juga darah di dalam najis, sakit perut, weight loss, berat badan turun dengan agak teruk, anemia. Anemia ni adalah HB dia low, dia tak cukup darah. Kita cek anemia, tengok dekat mata ni, mata putih ni dia pucat sangat anemia. HB dia kadang 10, 9, 8 menyebabkan dia disebabkan oleh kehilangan darah. Mungkin dia dah ada occult blood, maknanya dia dah ada pendarahan sikit-sikit masa dia buang air besar tu dia tak sedar. So itu menyebabkan HB dia drop. Dia tak sedar dan bila kita cek dia ada anemia. Intestinal obstruction ni dah bila dah late stage, dia dah ada usus dia dah totally tersumbat. Okay. So ni juga journal this is a very good journal. Jurnal ni dia buat kajian di mana alloimodine, anthraquinones, alloimodine daripada aloe vera ni dia decrease ataupun dia menyebabkan penumbuhan sel-sel kanser tu terbantut. Okey, kanser bladder, kanser cervix, kanser kolon. So ni adalah antara kanser-kanser yang agresif. Bila kena kanser tu biasanya dah agresif. Dia terus makan semua organ kita. So ini adalah mujarabnya ataupun kebaikannya kita tahu nikmat aloe vera ni. Diharap kita dapat boleh guna dengan sebaik mungkin insya-Allah. So bila dah tahu semua benda ni, kita kena transform. So ilmu yang tidak diamal adalah seperti pokok yang tidak berbuah. So bila kita dah tahu ilmu ni, kita kena amalkan. Maknanya kita kena ambil high fiber foods. Okay, banyak sayur dan buah. So ni adalah contoh-contoh high fiber foods. A lot of fibers. Okay, sayur-sayur. Setiap pinggan kita makan tu, mesti ada sayur, mesti ada buah, half plate. Okay, separuh pinggan mesti ada sayur, mesti ada buah. No more fast food. Okay. Ni yang sedap ni, best ni. So, kalau anda boleh tinggal fast food, goodbye. Okay, this is the best option for you to take. Okay, transform. You know what? The choice is in your hand. Kita dah ada semua benda ni. Nak tak nak je, betul tak? Kita dah ada Forever Fiber. Kita dah ada aloe vera. So, kita dah ada everything. It's just up to you whether you nak guna ataupun tidak. And our Forever Fiber, siapa yang ada fiber dekat depan dia, cuba tengok. Dia punya fiber, kita satu sachet fiber kita dah ada 5 grams. So, satu sachet fiber kita. So, ambil lah. Pagi ambil sekali, satu sachet. Malam ambil sekali, dah cukup dah. That's the best yang kita boleh buat manfaat untuk badan kita. Tu khidmat, servis pada badan kita tau. Ambil Forever Fiber ni. Kalau katakan dah cukup sayur, buah dalam pinggan makanan, tak apa. It's okay. Tapi kalau you all yang sibuk, you all yang memang selalu masak sayur pun sayur yang dah lembik. So, make sure anda ada backup fiber dekat rumah. Okay?
Next, soalan kedua yang saya dapat adalah mengenai jantung. So saya masuk topik jantung sekejap. Jantung ni adalah antara organ yang penting juga dalam kita. Okey, sebab jantung ni dia dah berdenyut daripada sejak kita lahir tak pernah stop, betul? Maknanya daripada lahir sampai sekarang ni umur kita 30, 40, 50, it never stop beating. So itulah pentingnya jantung kita. So kalau nak tahu sebesar mana jantung kita, dia saiz satu penumbuk masing-masing tangan ni. So ni adalah saiz jantung masing-masing. Dan kalau kita tengok jantung memang dijadikan, tengok ni Allah jadikan jantung kita duduk diprotect oleh thoracic cage, ni tulang ni. So memang tulang rangka dada kita ni memang dia protect jantung kita supaya terjaga dekat dalam thoracic cage ataupun thorax kita ni. So tu jantung. Dan dinding jantung kita juga ada beberapa layer yang protect kita punya darah yang beroksigen apa semua dekat dalam jantung. Okay, this is the jantung. So saya just letak ni sebab setengah-setengah orang dia tak bernasib baik. Ada orang yang ada masalah jantung berlubang, ada yang ada masalah injap jantung, ada yang ada masalah jantung dia jadi besar, kardiomegali dan sebagainya. So orang yang ada masalah keabnormalan jantung tu, dia biasanya masalah-masalah sama ada berpunca daripada congenital daripada lahir dia, ataupun masalah tu masalah yang dapat disebabkan oleh penyakit-penyakit kronik, kencing manis, darah tinggi dan sebagainya. Saya tunjuk gambar ni, kalau you all perasan ni adalah salah satu keabnormalan daripada lahir. Nampak tak jantung dia duduk kat luar baby ni? Okey. Dan ada juga orang yang jantung dia duduk sebelah mana? Sepatutnya jantung kita sebelah ni kan, tapi ada orang jantung dia duduk sebelah satu lagi. Sebelah kanan. Okey, tu kita panggil dextrocardia. Jantung dia duduk sebelah satu lagi. So bersyukurlah siapa yang syukur setakat ni jantung dia normal, alhamdulillah syukur dengan apa yang kita ada sekarang ni. Okey, soalan yang paling panas. Soalan yang paling panas ditanyakan pada saya adalah tentang penyakit jantung dan rokok. Saya minta maaf kalau siapa-siapa sini yang merokok, siapa-siapa sini yang suami dia merokok. So ni mungkin agak pedas sikit ataupun agak pahit untuk ditelan, tapi saya bagi tahu ni supaya kita semua dapat ilmu dan kita semua tahu sebenarnya apa yang kita sedang buat pada badan kita. So the end result of all the harmful effects smoking has on the heart and lungs is that, apa dia buat? Dia menyebabkan jantung kita, muscle dekat jantung kita tu tak ada bekalan oksigen. Tu adalah akibatnya. Okey, tu adalah akibatnya kalau orang yang merokok. Memang dia akan bagi efek pada paru-paru, tapi efek pada jantung akan lebih besar lagi. Okey. So orang tak perasan bila kita isap rokok ni, orang isap rokok dia tak perasan dia sedang membahayakan badan dia sebab dia dalam fasa addiction. So bila orang yang dalam fasa addiction, dia susah nak menerima bahawa benda yang dia buat tu adalah salah. Ataupun kalau dia tahu benda tu salah tapi dia dalam fasa yang dia susah nak buang sebabnya dia dah teraddicted dengan nikotin. So merokok ni termasuk juga vape dan sebagainya. Ni adalah termasuk juga. Yes, same to vape. So ni adalah cinta yang sebenarnya. Kalau kita cinta, sayang anak dan isteri serta ibu ayah kita, so stop smoking, please. Okay, you can do it, boleh. Anda boleh buat stop smoking. Sebab ini adalah nyawa kita. Dan bukan nyawa kita seorang, tapi nyawa orang yang di sekeliling kita. Especially orang yang kita sayang. Okay. So saya simplify apa yang smoking ni buat pada jantung kita. Dia menyebabkan terjadinya fatty plaque dalam blood vessel kita. Okey, dalam salur darah kita dia akan ada tompok-tompok lemak yang akan melekat. Tu yang merokok ni dia akan buat. Dia akan menyebabkan salur darah kita jadi sempit. Dia akan menyebabkan juga darah kita jadi pekat dan jadi clots.
So dia boleh block salur darah kita. Okay. Efek kepada smoking juga, dia boleh menaikkan kolesterol jahat dan dia boleh menurunkan kolesterol baik kita. Karbon monoksida dalam asap rokok tu, dia boleh menyebabkan kita punya darah kita fungsi dia untuk angkut oksigen. So bila dah ada karbon monoksida dalam rokok, dia akan ganggu tugas darah untuk angkut oksigen. So bila dah terganggu tugas darah nak angkut oksigen, menyebabkan blood supply ke seluruh badan dan ke jantung kita sendiri pun, ke otot-otot jantung akan terganggu. Okay. Smoking juga akan menyebabkan blood vessel, menyebabkan heart rate kita akan naik. So jantung kita akan berdenyut dengan laju biasanya. So apa masalah dia kalau jantung berdenyut dengan laju? Bila jantung berdenyut dengan laju, menyebabkan darah yang dipump ke seluruh badan jadi tak efisien. So jantung ni, cara kerja dia, dia akan pump keluar semua, darah semua keluar ke seluruh badan. Tu adalah efficient pumping. Tapi kalau jantung yang selalu berdenyut dengan laju, dia tak boleh nak pump dengan efisien, darah tu masih ada lagi tertinggal dalam jantung. Tak boleh nak keluarkan semua. Dan smoking juga akan menyebabkan damage kepada saluran darah kita. So banyak sangat efek smoking pada jantung. Ni efek pada jantung saja. Ni saya tak sentuh lagi efek smoking pada organ-organ lain. Banyak tak habis cerita. Kalau tak 3 hari 3 malam tak habis cerita kalau kita nak cerita pasal efek smoking ni. Okey. So, apa yang omega 3 fatty acids ni boleh bantu? So, salah satu daripada efek smoking ni, dia boleh menyebabkan kolesterol kita jadi haywire, menyebabkan plak dalam blood vessel kita. So, apa yang bagusnya, kita ada omega 3 fatty acids daripada siapa ada ni? Siapa ada? Sekejap, tak nampak I nak tunjuk. Yes. Siapa ada ni? So this is the weapon. This is one of the weapon yang kita ada sebagai senjata. Okay. Bila saya kata senjata, tak semestinya you all kata, kalau gitu aku boleh isap rokok lah. Esok aku makan fish oil. No. Kerosakan yang you buat tu memang dah rosak. The damage has been done. Kita ada fish oil, kita boleh bantu. Tapi once you keep going, you damage your vessel, you damage your body, kerosakan itu akan terus berlaku secara kronik dan lama-lama tidak akan dapat ditampung lagi. So kita ada omega 3 fatty acids, di mana omega 3 fatty acids ni penting, dia bertindak pada lipids kita, pada lemak, pada vessels dan juga pada platelet ataupun sel darah pembeku kita. So dia akan menstabilkan plak, jadi menyebabkan cardiovascular protection. Semua benda ni adalah sebagai cardiovascular protection. Dia akan bantu kita punya jantung dan juga salur darah kita supaya bergerak, supaya berfungsi dengan cara yang paling optimum. Tu adalah fungsi omega 3 fatty acids kita. So omega 3 fatty acids dengan omega 9 dalam Atixi ni adalah among the most powerful tool yang kita boleh guna untuk baiki kita punya badan kita. So this is macam everyday yang kita kena ambil sebab kerosakan dalam badan kita dah berlaku sejak sekian lama. So ni adalah benda-benda yang kita kena cakna. So kalau siapa ada botol Atixi dekat depan cuba baca. Cuba baca dekat label dia dekat belakang tu yang saya letak ni. Anti-thrombotic effect. So salah satu efek Atixi ni dia ada anti-thrombotic. Anti-thrombotic ni maksudnya dia adalah pemecah blood clots. Pemecah blood clots. Tadi kita tengok kan salah satu efek smoking apa semua dia boleh menyebabkan clots. So okay. Omega 3 ni dia ada anti-thrombotic activity yang boleh memecahkan blood clots dan boleh menyebabkan aliran darah kita mengalir dengan lancar. Tetapi kena berhati-hati. Kalau anda yang memang dah ambil ubat cair darah, contohnya warfarin ke, contohnya Cardioprin ke, aspirin ke, kena berhati-hati dengan dosage-nya. So kena refer pada doktor bagi tahu kalau you all tahu yang patient tu memang on
memang on ubat cair darah. So kena berhati-hati dengan dos Atixi. Maybe boleh bagi 1 sekali sehari saja ataupun 2 kali sehari saja. Okay, depends pada severity dia. Okay, ada beberapa jurnal yang bagus saya letak sini. Saya letak jurnal banyak sebab saya tahu ramai juga profesional yang follow Zoom kali ni. Dan you all boleh review beberapa jurnal yang memang bagi about this omega 3 fatty acids, di mana omega 3 fatty acids di dalam jurnal ni didapati kita decrease heart rate kita. Okay, dalam research ni decrease heart rate from 73 to 68. Heart rate kita ni adalah kita punya denyutan jantung kita. So omega 3 fatty acids ni daripada kajian memang menunjukkan dia menurunkan kita punya heart rate kita, menyebabkan jantung kita boleh berdenyut dengan lebih efisien. Dia juga membantu untuk increase in vagal activity. So vagal activity ni maknanya kita punya parasympathetic activity, dia menyebabkan kita punya denyutan jantung kita menjadi lebih stabil. So ni adalah omega 3 fatty acids. Okay, so okay, saya just nak tunjuk ni. Saya nak anda tengok ni, sebenarnya kita punya jantung kita berdenyut. Kita punya jantung kita berdenyut dengan secara regular. Maknanya denyutan jantung kita ni adalah regular, iaitu dup, dup, dup. Ataupun kalau bahasa medical kita kata loop, dup, loop, dup. Tapi kalau you all dengar jantung you ataupun you all rasa nadi ni adalah jantung kita juga. So you boleh rasa you punya nadi ni regular, iaitu dia dalam mode yang dup, 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 dup. Dia bukannya dup, 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 dup. No, dia bukan gitu. So dia adalah regular. So you boleh rasa. Kalau ada irregularity, maknanya something wrong somewhere dekat jantung kita. Siapa yang ada tak regular dulu, maknanya dia ada masalah. Dan electrical activity dekat jantung kita ni sebenarnya itulah yang menentukan denyutan jantung kita. So ada elektrik dekat jantung kita ni, ada elektrik. Sebab tu kalau you all tengok bila doktor check ECG tu, dia letak elektrod dekat sini dan kita sambung pada mesin ECG tu, kita boleh baca electric currents dekat jantung kita. So tu adalah ECG findings yang doktor baca dan setiap wave ni ada dia punya signifikan dia. Sekejap saya minum air sekejap. Okay. So setiap wave ni dia ada signifikan dia. Dekat mana atrium ni dia berdenyut, dekat mana ventricle ni berdenyut, berapa minit, berapa saat, semua tu ada dia punya signifikan. So betapa jantung kita ni teratur sangat dia punya denyutan dia. So tak boleh main-main Jantung adalah suatu organ yang amat penting yang kita kena jaga sebab ia menentukan kesihatan seluruh badan kita. Okay. Ni adalah salah satu eksperimen juga saya ambil daripada satu jurnal juga, di mana ada dua kumpulan pesakit, dua grup pesakit. Satu grup dia bagi placebo. Placebo ni adalah ubat trial, dia tak letak apa-apa bahan dalam tu. Dan satu grup lagi dia bagi fish oil ataupun omega 3. Dan didapati bahawa mereka yang diberi omega 3, nampak tak? Dia punya heart rate dia rendah daripada orang yang placebo, yang tak buat apa-apa ni. So terbukti bahawa bila kita ambil fish oil ataupun omega 3, dia menyebabkan kita punya heart rate kita jadi lebih stabil dan jadi lebih rendah. Okey, Atixi juga boleh bantu untuk menurunkan kadar kolesterol. Okey, dia turunkan kadar kolesterol, dia turunkan plak dekat salur darah dan dia baiki juga kerosakan saluran darah kita. Okey. Dia stabilkan kita punya heart rate. So ni yang saya cakap tadi, dia ada anti-arrhythmic effect. Okay. Arrhythmic maknanya dia tak ada rhythm. Rhythm adalah rhythm jantung yang normal kita. Kita panggil sinus rhythm. Tapi bila jantung tu hilang, bila jantung kita hilang rhythm yang normal, kita panggil arrhythmic. Tak ada rhythm.
Dan Atix ni bagus sebab Atix C dia boleh bantu untuk reverse balik di arrhythmic. Dia akan bantu secara dia inhibit the calcium channel, dia prolong refractory period. So ni kalau orang medical dia faham lah. So kalau yang you all bukan medical, just faham bahawa fish oil ni, kita punya Atix C ni dia boleh bantu untuk regularkan ataupun stabilkan kita punya denyutan jantung kita. Okay. Okey, ni yang saya cakap tadi lah fish oil warfarin combination. So berhati-hati kalau orang yang ada ambil ubat cair darah, berhati-hati kalau kita nak bagi fish oil ataupun kalau you all ambil ubat cair darah, ingat fish oil punya dose sama ada you stop dulu fish oil ataupun you ambil in a very low dose sebab kita takut ada masalah bleeding. Okey, ni ada satu soalan. Ni soalan actually Alex tak tanya soalan ni. Saya masukkan juga malam ni sebagai menu special malam ni sebab ada 2-3 orang, saya tak ingat dah, ada 2-3 orang yang privately message saya dan minta saya masukkan isu ni dalam talk malam ni. So saya masukkan juga sebagai menu special malam ni supaya dapat ilmu untuk kita sama-sama berkongsi. Okey, agak-agak apa menu special kita malam ni? Boleh agak tak? Okey. Erectile dysfunction. Tahu tak erectile dysfunction? Masalah mati pucuk. So saya letak masalah ni sebabnya ia adalah agak common Dewasa ini ramai orang dia tutup mulut. Tak nak bercakap pasal ni sebab ini adalah isu sensitif. Tapi saya dah banyak kali sepanjang praktis kami, saya dengan Dr. Zul, saya rasa kami dah almost like 20 years dah kerja. So benda ni adalah something yang very sensitive tapi it do happen. Banyak berlaku dan biasanya dia akan berakhir dengan perceraian. Okay. So erectile dysfunction ni dia ada banyak sebab. Dia ada banyak causes. Tetapi yang paling tinggi faktor penyumbang dia adalah vaskulogenik. Tahu tak vaskulogenik ni apa? Yes, mati pucuk untuk lelaki. Vaskulogenik ni adalah masalah-masalah salur darah. Okey, vaskulogenik adalah masalah salur darah. Okey, saya tak tahu kenapa saya tak boleh play dia punya ni. Sean, I tak boleh play I punya slide sebab I actually letak animation tapi tak boleh, dia terus keluar satu yang ni so tak apalah, it's okay. So salah satu benda, salah satu suplemen memang ada banyak yang boleh bantu tapi saya bagi tahu yang paling senang yang kita nak buat yang pertama tukar lifestyle. It's not a taboo actually, dia something yang kita kena discuss sebab benda ni adalah fakta. So apa yang saya nak bagi tahu, kita dah discuss about omega 3 fatty acids, kita dah discuss about Atix C. So Atix C, omega 3 fatty acids ada banyak paper yang memang highlight about the benefit of omega 3 fatty acids di dalam membantu untuk erectile dysfunction. Kenapa? Sebab salur darah kita saya rasa saya tak boleh nak play salur darah kita, okey, setiap sel salur darah kita tu dia ada sel-sel kecil nama dia endothelium. So sel-sel dekat salur darah kita tu, endothelium tu dia mengeluarkan bahan kita panggil nitric oxide. Nitric oxide itulah yang akan membantu salur darah kita untuk kembang dan kecut. So pada penile artery, pada arteri yang pergi kepada reproductive organ lelaki ni, dia ada banyak saluran-saluran darah. Dan bila saluran darah ni ada masalah tersumbat, ada masalah plak dan sebagainya, ia menyebabkan aliran darah berlaku dengan tidak lancar. So bila aliran darah berlaku dengan tidak lancar, ini akan menyebabkan masalah erectile dysfunction. So saya refer pada jurnal ini di mana Foods and Drug Administration ni dia recommend dos untuk pengambilan adalah antara 500 to 1000 mg per day.
So cukuplah dalam pengambilan pemakanan kita harian, diet kita ambil antara 500 hingga 1000 mg omega 3 fatty acids. So cuba you all tengok, siapa yang ada botol fish oil sekarang ni? Cuba tengok berapa dos kita punya fish oil dekat sini. So satu tablet, satu soft gel kita ada 750 mg. So tengok, maknanya memadailah kalau kita ambil 1 atau 2 biji sehari. So bagus untuk bantu masalah salur darah kita supaya berjalan dengan baik. Yes, of course, RG Plus is one of the best sebab dia memang arginine tu memang the best. And memang bagus sangat untuk masalah ini, untuk blood vessel lah. Bukannya erectile dysfunction saja, tapi untuk blood vessel. Tetapi RG Plus sebab payah kita nak dapat supply. So once you ada the fish oil, just use the fish oil. Okay. So happily ever after. So bila you jaga salur darah you, bila you jaga kesihatan badan, bila you dah tak ada masalah erectile dysfunction and everything. So this is a very happy ending. 6 biji sehari boleh. Kalau kita tak ada masalah apa-apa, kita tak ada masalah, kita ambil ubat warfarin ke apa semua, yes, 6 a day is okay. Tapi dos yang maintenance untuk yang biasa adalah 1 atau 2 biji. 6 a day, 6 tablet a day okay. Okay, so happily ever after adalah memang semua yang orang nak. So memang saya suka cerita Hindustan actually. You all ingat tak ni cerita apa? Kajol dengan Shah Rukh Khan. I know they are not a real couple lah. Kajol kan dia kahwin dengan orang lain. Shah Rukh Khan pun kahwin dengan orang lain. Tapi they all memang one of the best couple lah kalau berlakon. Suka tengok lah as hiburan, reduce stress kan. Yes, the best picture, the first picture ni daripada cerita apa? Siapa tahu? No, it's not Kuch Kuch Hota Hai, it's Kabhi Khushi. Betul Linda, it's Kabhi Khushi Kabhi Gham. Okay, second picture. Siapa tahu cerita apa? Siapa tahu cerita apa? Second picture. Very good. Linda peminat lah. Dilwale Dulhania Le Jayenge. Yes. So dua movie ni bagus Saya bukannya nak recommend you all tengok. Actually stress reliever kan, ada something lah kita tengok kan, Dilwale ke dan Kabhi Khushi ke Kuch Kuch Hota Hai ke, cerita-cerita ni adalah cerita yang evergreen. Okay, so reduce stress anda. Okay, next. Kita baru topik yang kedua saya tak tahulah pukul berapa kena habis ni, dah sejam setengah. Okay, saya akan cepat lepas ni saya akan laju. Okay, so next adalah fitness and fight diseases. Okay, point saya yang kedua adalah fitness and fight diseases. Kalau you all mengantuk, tidur tak apa, saya tak marah sebab ni Zoom je. Kalau you all tidur, saya tak marah sebab ni pun dah sejam lebih dah ni. Okay, apa itu fitness? Bagaimana untuk menguji kesan dan cara meningkatkan? This is a very important topic sebab kita punya kehidupan ni yang dalam sibuk sekarang ni, yang dalam musim-musim coronavirus, ini adalah musim di mana kita perlu fit dan kita perlu fight the diseases. Betul tak? Okay? Tak tidur pun tak apa. Okay, kalau you all okay, kita habis pukul 12 malam. Boleh tak? Okay. So kenapa kita kena ada muscular fitness? So muscular fitness, kalau kita cakap fitness ni, dia bukannya pada otot saja tapi pada the whole body. So apa yang saya tunjuk sini adalah fokus kepada otot kita. Kenapa otot kita kena mantap ataupun kena fit? Sebab kita nak perform banyak work. Sebab kita nak ada a good body appearance. Kita nak prevent osteoporosis. Kita nak prevent fractures. Yes, penting otot. Kita nak control kita punya blood sugar. Sebab muscle is the most important organ yang metabolize kita punya blood sugar. Increase metabolism. Betul. Siapa yang tak cukup otot, metabolism dia akan slow. Okay, dia akan cepat naik badan dia. So that's why kita increase metabolism. Muscle juga penting to relieve arthritis, for posture and also for physical activity. So this is why the muscular fitness is important. Okay. Dan kita ada lebih daripada 600 muscles dekat badan kita ni. Skeletal muscles banyak muscles kita ada dan muscle-muscle inilah yang penting untuk kita mantapkan. Okay, supaya kita dapat the best of us.
Okay, ada banyak cara untuk access fitness. So sebab hari ni kita secara online saja, kalau kita buat offline kita boleh tunjuk terus demo everything. So ada banyak cara untuk kita access fitness kita. Kita boleh access resting heart rate kita. Okay, kita boleh access resting heart rate ni secara kita check nadi kita. Okay, check nadi kita. Kita boleh buat push ups. Ada push up. Siapa yang boleh buat push up, buat push up. Siapa yang tak boleh buat push up, boleh buat modified push up. Ni bagus sebab dia access kita punya upper body kita. Okay. Kita ada juga untuk access fitness ni adalah head turning. Head turning ni pernah buat tak? Siapa pernah buat head turning untuk access fitness? Dia untuk access kita punya neck flexibility. Setengah orang dia ada masalah spine ataupun dia ada masalah neck dia punya joints dia dekat sini dah jam. So bila joint dia di sini dekat jam, dia akan ada masalah untuk turn. So macam mana kita nak access fitness ni, you all boleh cuba buat nanti Okay, you berdiri tegak dekat depan gini and then suruh ada seorang duduk dekat belakang, anak you ke siapa-siapa ke duduk dekat belakang. So dia duduk dekat belakang, okay, you pusing belakang, okay, slowly rotate your head ke belakang seberapa maksimum yang boleh, and then you ask the person at the back there, tanya dia boleh tengok profil kita sampai setakat mana. Maknanya dia boleh tengok kita, contohnya kalau you rotate sebelah kiri macam saya ni, okay, you dekat belakang, you boleh tengok I bulu mata saja ke, boleh tengok sampai hidung ke, boleh tengok, so you tanya dia sampai setakat mana dia boleh tengok profil kita. So the more profile that he or she can see from the back, the better our joint function and flexibility here. Nampak tak? Setengah orang dia tak boleh pusing tau. Dia dah jam sebab dia selalu guna komputer. Dia ada masalah spine dekat sini. So dia tak boleh nak toleh. Dia punya joint function dia dah frozen. So tu adalah masalah arthritis. So you cuba check, tengok kita punya head turning punya assessment. And then kita boleh buat 12-minute walk or run. Ini biasalah kita buat macam HIIT exercise tu. Ataupun kita boleh juga buat plank. Plank ni adalah untuk access kita punya core stability kita. Ni core stability. Nampak tak? So siapa yang dah biasa buat plank ni, kacang je. Siapa yang belum pernah buat plank, you have to try. Siapa yang ada masalah berat badan, buat modified plank dulu. Ataupun turunkan dulu berat badan, barulah you all boleh buat plank. Plank ni bagus sebab dia strengthen kita punya core muscle kita. Core muscle, arms, legs, glutes kita, prevents back pain dan improve posture kita. Okay, so kalau beginner, kalau 30 second tu dah okay dah for beginner. Tetapi kalau dapat 2 minutes, tu adalah the best of you. Okay, 2 minutes and ke atas lah cuba buat. Boleh tak 2 minit? Okay. Next. Tengok ni. So saya rasa semua dah tahu kan macam mana selain daripada pemakanan, kita ada juga Forever Light. So this is one of the best supplement that you can have untuk ambil sebagai top up untuk kita punya muscle building. Okay. Dan kalau you all tengok dekat belakang, dekat label dia memang kita ada 13 gram protein per serving. Tapi kalau you all dekat Singapore, US apa semua, you ada higher gram per serving protein. Untung sampai dekat sana, dekat luar. Dan bila you tengok dekat belakang label ni, okay, bila tengok dekat tak payah buat sekarang sekarang ni you dengar dulu I cakap ada yang jatuh tersembam, ada yang tengah buat plank tu. Okay, sabar you buat lepas ni, okay, lepas habis talk ni. Sekarang ni you dengar dulu I cakap ni, okay. Ada yang tersembam jatuh. Okay, so kalau you tengok dekat belakang, siapa pernah baca dekat belakang ni? Dekat belakang ni dia ada banyak sangat all the vitamins, minerals dan sebagainya. So vitamin-vitamin ini adalah bahan yang biasanya kita payah nak dapat dalam pemakanan kita seharian, tetapi ada dalam kita punya Forever Light Vanilla. So it's not only the soy proteins, tapi kita ada juga bahan-bahan ni semua yang memang penting untuk seharian kita.
Okay, so bahan-bahan yang ada dalam Forever Light tu dia ada macronutrients, dia ada micronutrients. So macro ni adalah besar, molekul besar. So bahan micronutrients dia ada carbohydrates, dia ada proteins, dia ada lemak, dia ada fiber dan sebagainya. Tu adalah macronutrients. Micronutrients ataupun trace elements adalah bahan-bahan yang kecil yang perlu dalam kuantiti yang sedikit tetapi penting untuk badan kita. That's why kita kata micronutrients. Okay, so micronutrients antaranya adalah vitamin B complex. Kalau you tengok dekat label, kalau siapa yang ada Forever Light dekat depan dia, dekat belakang label tu tadi I dah tunjuk you ada banyak sangat vitamin B dan B complex dalam belakang tu. So saya nak tunjuk satu video. Sean boleh play tak the video? Okey. Tunggu ya, sebentar. The B vitamins are B1, thiamine, B2, riboflavin, B3, niacin, B5, pantothenic acid, B6, B7, biotin, B12, folic acid. These vitamins help the process your body uses to get or make energy from the food you eat. They also help form red blood cells. You can get B vitamins from proteins such as fish, poultry, meat, eggs, and dairy products. Leafy green vegetables, beans, and peas also have B vitamins. Many cereals and some breads have added B vitamins. Not getting enough of certain B vitamins can cause diseases. A lack of B12 or B6 can cause anemia. Okay. So saya kena share balik slide saya ya, Sean? Yes, doctor, you share. Ya, betul. Oh, okay. Wait, Okay, so it restart back, Sorry lah, So still learning. You boleh smallkan dia punya page, lepas tu cari you punya page, you klik besar. So you orang all excited tak dengan sharing doktor? Kalau you all sebelum kita tunggu doktor, you orang kena tekan 111. Thank you kepada doktor with a very very nice sharing today. Ya, betul tak? Sebab kita nak check dengan you all sama ada you all tengah mengantuk ke, tengah ada salin notes yang diberi oleh doktor tak? Ya, nampak tu kita ada mencecah 400 lebih orang. Wah, semua tak tidur. Bagus. Doctor, you can see they're all very excited with you. Yeah, very excited. Wow. Okay, come, continue, doctor. Okay, saya sambung Okay. So nampak semua excited. Okay. So you all nampak tak? Dalam ni dia ada banyak vitamins. Sebab apa saya letak slide ni? Sebab ada ramai orang tanya saya, doktor saya nak buat muscle, boleh tak saya ambil protein ni? Sebab biasanya saya minum protein daripada lain. Saya kata yes, you can ambil this protein because dia memang ada semua amino acids dan dia ada semua the B complex ni. Ada orang yang ada masalah darah, HB dia low. Yes, you boleh ambil because kita ada B9, kita ada B6, kita ada B2 dan sebagainya yang boleh bantu sel darah merah. Okay, saya tengah pregnant contohnya orang kata boleh tak saya ambil? Yes, you can ambil sebab you have B9. Kita ada folic acid juga dekat dalam. Ada orang tanya, doktor saya vegetarian. Boleh tak saya ambil ni? Of course, you vegetarian, you boleh ambil sebab you ada B12. So B12 adalah suplemen yang paling bagus kalau orang vegetarian. Sebab orang vegetarian ataupun vegan, dia tak ambil langsung bahan daging dan sebagainya. So you ada complete dalam kita punya Forever Light Vanilla. So it's up to you. Up to you nak guna ataupun tidak. Ilmu dah ada Okay. So next. Ni adalah saya ambil snapshot daripada satu paper di mana paper ni menunjukkan, artikel ini menunjukkan bahawa vitamins ini penting untuk membina kita punya immune system.
So masa sekarang ni kita dalam wabak coronavirus dan sebagainya, so kita perlukan banyak protection, kita punya immune system kita kena kuat. So that's why salah satu faktor penting yang kita kena jaga adalah pemakanan. Sebab pemakanan inilah yang akan bantu untuk build kita punya immune system. So nutrients that have been shown to improve the immune system, ni all the nutrients. So all the fat soluble vitamin dan semua ni, okay, kebanyakan ni ada dalam kita punya daily supplements kita. Forever Light ada dalam kita punya honey products, ada dalam kita punya aloe vera dan sebagainya. Okay. So trace elements, tengok ada juga zinc, cuprum dan sebagainya. This is also very important elements untuk bantu kita punya immune system. Okay, ni just nak tunjuk. Okay, saya nak tunjuk slide yang agak sibuk ni. Jangan pening ya, relax, jangan pengsan dulu. Slide yang agak sibuk ni, saya nak tunjuk bahawa immune system kita dibantu oleh trace elements ataupun bahan yang penting, micronutrients tadi. So kalau you all nampak dekat belakang label ni tadi, saya tunjuk ada bahan yang namanya zinc. Betul tak? Kalau you all tengok zinc 14.8 mg dekat belakang ni ada. So apa kepentingan zinc tu? Okay. Zinc ni pentingnya sebab dia bantu kalau orang yang ada masalah zinc deficiency, orang yang ada masalah kekurangan mineral zinc dalam badan dia, dia akan terdedah kepada risiko untuk dapat coronavirus infection. So hari ni berapa ratus kes? Siapa tengok hari ni pengumuman Datuk DG kita? Hari ni berapa ratus kes? 851 kes. So still masih tinggi. So berhati-hati sebab zinc akan bantu kita punya immune system kita. Tengok apa yang zinc buat. Suplement zinc, kalau kita ambil 1 scoop ataupun 2 scoop sehari Forever Light Vanilla, sudah cukup untuk requirement zinc kita pada setiap hari as protection kita. So zinc, tengok, zinc bantu untuk decrease viral replication. Virus yang nak replicate, yang nak merebak, yang nak membiak tu, dia dibantu oleh zinc supplement. Dia akan bantu juga penghasilan antibody kita dekat sini. Dia akan bantu juga di sini untuk expression of tight junctions. Maknanya sel kita jadi lebih kuat. Okey, itu adalah zinc supplementation juga. Dan semua ni akan dibantu oleh zinc juga. Dia bantu untuk mengurangkan inflammation ataupun keradangan. Dia bantu sel-sel darah kita. Sel darah putih ni askar kita kan. So dia bantu sel darah putih kita berfungsi dengan lebih optimum lagi. So ni adalah kepentingan zinc supplementation dalam badan kita. Okay. Okay, so next, another question yang saya ambil juga daripada Alex adalah mengenai hati. Saya sentuh juga hati sikit. So hati ni adalah organ penting di mana ia adalah pusat untuk mengawal semua proses detoksifikasi dalam badan kita. So segala makanan yang kita makan, segala makeup yang kita guna yang ada toksin, segala semburan-semburan lah, apa semua tu akan masuk dalam badan kita, dia akan bawa di hati dan hati akan detox atau buangkan toksin tu daripada badan kita. So apa jadi kalau hati kita rosak? Bila hati rosak, bahan-bahan toksin tu tak dapat dibuang, tak dapat diproses, dia akan menyebabkan kerosakan pada badan kita. So what cause liver damage? Apa yang menyebabkan hati kita rosak? Yes, pemakanan lagi. Yes, pemakanan. All the fast food. All the alcohol. Okay. Sekarang ni dulu-dulu memang kita tengok banyak kes-kes alcoholic liver disease. Okay, penyakit-penyakit hati rosak disebabkan oleh alkohol. Tapi sekarang ini penyakit-penyakit hati kita bukannya disebabkan oleh alkohol. Orang yang tak minum arak pun, pakcik-pakcik haji apa semua kan, tak minum arak. Tapi bila tengok result fungsi hati dia totally damaged. Kenapa? Sebab pemakanan. Yes, sebab pemakanan. Okay, ni adalah reason utama kenapa hati kita rosak. Causes of non-alcoholic fatty liver disease.
Antaranya adalah insulin resistant. Siapa yang ada masalah berat badan, siapa yang ada masalah insulin dia dah jadi degil, dia akan menyebabkan alcoholic liver disease juga. Medical conditions, penyakit-penyakit banyak yang menyebabkan NAFLD. Diet, pemakanan, penyakit-penyakit diseases, banyak juga penyakit dalam usus kita dan sebagainya, dan juga medications. Okay, viral infection, bacterial infection, certain ubat boleh menyebabkan liver kita rosak juga. So ini adalah gross specimen. Gross specimen ni adalah kita ambil organ hati daripada pesakit yang dah kita buat postmortem, yang dah meninggal, kita ambil dan kita simpan sebagai bahan uji kaji atas permission lah si mati biasanya. Okey, cuba tengok beza hati yang normal dan hati yang berlemak. Nampak tak? Ni hati yang berlemak nampak So ni adalah fatty liver kita panggil, ataupun masalah penyakit hati yang berlemak. Okey. So ada banyak tanda-tanda chronic liver disease ataupun masalah hati ni. Antaranya kalau yang dah late stage, masalah dia akan jadi, nampak tak kuning ni, jaundice, kita panggil jaundice, mata dan seluruh badan akan jadi kuning, ascites, buncit, masalah kita panggil apa bahasa kampung, saya tak ingat tapi kita panggil ascites, bahasa kampung saya tak ingat kita panggil apa bahasa layman. Splenomegaly adalah spleen, yes, busung, betul, busung. Busung ataupun ascites, dan bruises, okay. Juga nail changes, kita nampak clubbing, ni bukan clubbing pergi kelab malam tu, bukan. Clubbing ni adalah jari, kuku jari kita ni bengkak, nampak tak macam ni, sebabnya masalah hati yang dah rosak. Okay. So pentingnya untuk kita cek fungsi hati. Siapa yang pernah ambil darah cek fungsi hati? Ataupun kita panggil liver function test. Siapa yang pernah cek fungsi hati? PET, tahniah. Sebab anda sayang pada hati anda. Siapa yang belum pernah cek fungsi hati, tolong pergi cek. Buat medical check up, doktor akan includekan sekali liver function test dalam tu. So, bila kita cek fungsi hati, kadang-kadang kita tak pandai nak baca result dia. Tengok je kan. So, tanya doktor, tanya assistant MA ke yang ambil tu, tanya apa masalahnya hati saya ni, kat mana. Kalau ambil saja, lepas tu result simpan dalam drawer, tahun depan ambil lagi result simpan dalam drawer, tak jadi. Ambil, interpret result dan please take action. Okey, cuba tengok apa yang jadi dekat orang ni. Dia punya fungsi hati dia, nampak tak yang ni? SGOT atau AST, ALT, GGT ni semua tinggi, beratus-ratus. Normal dia dalam puluh-puluh je. Maknanya less than 100, less than 50 sepatutnya normal. So fungsi hati ni, tengok, ni semua adalah enzim yang sepatutnya duduk dalam sel hati kita. So sel hati yang intact ataupun yang tak rosak, enzim tu duduk dalam tu. Tapi bila hati kita, sel-sel tu dah rosak, dah damage, sebab semua benda yang kita dah buat tadi tu, sebab ada infection dan sebagainya, menyebabkan dia keluar ataupun leaking. Enzim tu leaking keluar, menyebabkan kita boleh detect dan boleh baca tingginya bacaan dia dalam darah ni. So bila dah ada liver damage, hati tak dapat nak berfungsi untuk buang segala toksin dalam badan kita. So tu adalah bahaya. So kita akan dapat banyak penyakit-penyakit yang berpunca dari liver yang damage. So saya letak rajah yang agak busy sikit ni sebab saya nak tunjuk bahawa proses detoksifikasi hati kita, dia memerlukan banyak sangat bahan-bahan bantuan. Nampak tak? So dia ada banyak step. Dan setiap step tu dia memerlukan zat-zat yang tertentu. Nampak tak ni semua zat yang kita nak ni? So zat-zat ni ada dalam semua pemakanan kita. Pemakanan kita everyday. Nampak tak dekat belakang background saya ni? All the sayur, buah dan sebagainya. Semua yang ada dalam Forever Light, dalam B products, dalam absorbency, dalam Elogel kita, semua
adalah required nutritions yang akan bantu hati kita untuk bekerja. So bila kita bantu hati kita untuk bekerja, hati bekerja dengan lebih efisien lagi, dia akan menyebabkan pengeluaran toksin melalui organ-organ ni berlaku dengan lebih lancar. So lepas ni jangan nak ponteng-ponteng lagi Jangan nak ponteng-ponteng lagi ambil makanan-makanan yang berkhasiat ni. Sebab anda dah duk berenang, dah duk mandi dah dalam benda-benda ni yang berkhasiat ni, tapi buat dono je. Malas lah, tak sempat lah. So benda-benda ini akan menyebabkan kita compromise kita punya kesihatan kita. Okay. So ni adalah kajian among one of the best paper yang dibuat oleh salah seorang member saya ni, Dr. Gan. Dr. Gan ni salah seorang member saya masa kerja dekat one of the university dulu. So kajian ini dibuat, dia tengok pada honey, propolis, royal jelly, dia tengok pada bee products, di mana bee products yang dibuat ini adalah, yang dikaji ini mendatangkan banyak health benefits pada kita. Okay, dan among banyak bee products yang ada di pasaran so far daripada kajian kami lah, Forever Living memang antara yang pure pengeluaran bee productsnya. Sama ada honey, sama ada royal jelly, sama ada propolis ataupun pollen, sebab kita punya own ladang. So that's one of the best bee products yang kita ada, insyaAllah. Okay, so kita dah ada honey, kita ada pollen, ada propolis, royal jelly. So ni yang kita ada, yang kita ada ni gunakan dengan maksimum mungkin. Okay, dan this is one of the best farm. Okay, yang ada kita punya ladang sendiri, bunga-bunga kita yang ada banyak, and it produce the best bee products. Okay, saya suka sangat tengok slide ni. Mungkin kalau use lidah, dia faham bahasa Arab tu, ataupun ada ustaz-ustaz sini. Saya baru belajar tadi sekejap saya nak translate. Saya baru belajar tadi dengan Ustazah Ida kita So apa yang dia cakap dekat sini adalah asalun tabi'un bimadaqin ra'i'in wa ra'ihatin zahariyah. Nak tahu tak apa maksud dia ni perkataan Arab ni? Maksud dia adalah madu asli dengan merasai keenakan dan bauan aroma bunga. Masya Allah. Best tak? Madu asli dengan merasai keenakan dan bauan aroma bunga. So this is the best and the pure honey that you can get. And siapa-siapa yang berpeluang nanti, kalau boleh follow trip dengan Datuk dan semua yang leaders-leaders lain, jom kita pergi ke honey farm nanti, insya-Allah Okay. This is my second video. So saya rasa saya gini, Sean, saya proceed dulu dengan yang lain slide Nanti at the end nanti you just play this video sebab saya tak nak interrupt nanti. Boleh Sean? Okay, boleh. Okay, so saya just proceed dulu. So the fourth and final points adalah fresh start and forever with forever. Maksud saya adalah, okay, now bila you all dah tengok saya punya sharing, saya punya presentation, mungkin ada daripada anda yang dah ada kesakitan-kesakitan dan Allah dah uji dengan berbagai penyakit. So jangan risau it's never too late to start. Wherever you are now, dekat mana tahap kesihatan anda sekarang, just be positive. Let's do a fresh start. Okay? Kita mulakan balik kita punya jurnal kehidupan kita. Jangan pandang-pandang belakang. Kita dah ada ilmu. Kita just go. Just start. Okay? Sebab insya-Allah bila kita bermula dari sekarang, perjalanan kita pada masa hadapan insya-Allah akan jadi ada perubahan dia, insya-Allah. It's better. And for me, once you are with forever, you will always be forever. Once you rasa dah nikmat sehat dengan forever, you will always be there. You won't go to other channel dah. Betul tak? Okay? InsyaAllah. Okay.
So ramai yang tanya lah, saya just letak this slide, ramai yang tanya saya why platform Forever Living. Ramai yang tanya saya kenapa you are doctor, you are professional, why you choose this platform. So bagi saya senang je, saya letak these 5 points like for me and my husband, Dr. Zul. So those are our 5 points yang dah summarize everything dah. Saya rasa saya tak payah nak elaborate, saya tak payah nak discuss panjang-panjang. These 5 points actually it includes everything. This is the best opportunity. This is the best products that you can have. We have the best team. This is the best marketing plan, the generous marketing plan that ever. And this is the best potential income where you can have. So saya rasa yalah soalan apa-apa lagi orang nak tanya lepas ni pun saya rasa saya dah bagi dah jawapan dia dekat sini. Those are the answers why we are choosing this platform and why we choose this as our way of life, insyaAllah. Okay. So saya rasa setakat tu saja. Ada few more slides. Okay, this is me and my husband. Kita orang memang banyak involved dengan charity. Sebelum ni saya follow masa ni Dr. Zul dia buat Sunathon. Pernah dengar tak Sunathon? You pernah dengar marathon kan? So Sunathon ni adalah marathon bersunat. Tahu? Maknanya kita pergi ke, tak ingat masa tu Vietnam Vietnam ke mana kita pergi ke Kemboja. Yes, Kemboja. Ya, nampak tulisan Kemboja. Kita pergi ke Kemboja dan dekat Kemboja pada masa tu dia sangat miskin, kehidupan yang amat daif di mana mereka tak mampu untuk buat sunat Jadi a group of medical doctors, medical surgeons, staff nurse dan sebagainya pergi ke sana untuk bantu as a charity, free Sunathon di mana beratus-ratus orang anak-anak berkumpul di setiap kampung. Ada banyak kampung pada masa tu, ada kampung yang tak ada elektrik, ada kampung yang kena naik bukit, ada kampung yang sampai makan benda-benda yang ya Allah sampai saya diarrhea masa tu. Masya Allah, saya tak tahan dengan makanan-makanan yang macam street food. Saya tak tahan dengan makanan-makanan yang tu. Berhari-hari saya sakit perut. Kita orang buat Sunathon banyak kampung tapi it really opens our mind. Bersyukurnya kita dengan apa yang kita ada di Malaysia, dengan apa yang kita ada pada masa ini. So susah-susah kita macam mana susah pun tak dapat menandingi kesusahan anak-anak mereka dekat di Kemboja dengan Vietnam dekat sana. So this is Sunathon, this is our family. This is our trip. Saya tak boleh nak tunjuk. I don't know what happened to my slide, Alex. Nanti next time I belajar lebih lagi lah. So this is one of the best couple, Amirul dengan Liana. So thanks to Amirul and Liana for bringing us, me and my husband, bawa kami ke dalam Forever ni. Kami kenal dah lama lah daripada saya kerja lagi. Amirul dengan Liana macam adik-adik kami lah. She is very young. Kami ni dah almost 50 dah umur. So mula-mula dengar pun saya tak tahulah boleh percaya ke tak. Dan we all dah quite comfortable. Saya rasa macam tak apalah, cuba je lah try. Tapi dalam hati tu ada was-was. Tapi still try. We all open our mind, try. And then bila nampak benda ni boleh bantu ramai orang dah sembuh, kita cuba tolong dan sebagainya. A lot of transformation happen. Dan Alhamdulillah benda tu membuka minda kami bahawa this is one of the sedekah jariah yang kami boleh buat. This is one of the best investment yang kami boleh buat. Yang you all pun boleh buat juga, insya-Allah So dream big. Saya suka sangat poster ni, dream big, sebab saya used to be a very sebelum ni saya very timid. Saya memang tak suka bercampur orang sebelum ni. Pergi kerja balik kerja saya tak suka jumpa ramai orang. So bila saya mula dream big, saya kata why not? Saya kata saya nak ada something dalam hidup saya di mana saya boleh buat something else. Mungkin saya boleh buat sesuatu yang boleh bagi kegembiraan pada orang lain. So that's the best thing yang kita boleh buat dengan this business and this platform. So that's why actually we are very serious into this, insyaAllah.
Tak kisah kalau anda tak nak buat bisnes pun tak apa. Saya tak kisah. Ramai yang tengok Zoom ni, saya rasa ramai yang tak berminat dengan bisnes pun. Mungkin ramai yang just nak guna produk. It's up to you. So apa-apa pun just use the products because this is one of the best product yang saya boleh recommend untuk for your health. So but really if you really nak go big, if you really want to be somebody, so just go and then try the business because this is one of the best platform yang you boleh cuba, insya-Allah. So saya dan suami memang we are really respect our leaders. Thank you Dato and Datin. Tak boleh nak cakap they are very amazing person. Sebenarnya saya respect sangat. Personally saya rasa macam humble sangat bila dengan Datuk dengan Datin because looks like they are very kind, they have integrity, they are very honest and they have a very loving heart. So saya ucapkan terima kasih pada Datuk and Datin for give a very good leadership to this team dan saya harap supaya Datuk and Datin terus sihat, diberikan kemurahan rezeki selamanya. Okay, insya-Allah. Okay, and it's very good to rub your shoulders among the successful person, successful leaders in this business. Bagus sangat terima kasih, congratulations to all the best good leaders dalam bisnes ni. You all memang hebat lah. Saya dengan Dr. Zul memang kecil sangat rasa macam banyak sangat nak belajar. So saya hope sangat boleh belajar sangat banyak dengan anda. Kami masih lagi stok sangat, tak tahu apa-apa lagi. So really thank you to Dato, Alex, Koi, Sean dan semua yang ada dalam platform ini. And the best thing is actually my first experience pergi ke Elo punya company. Kita tengok sendiri, it really opens my eye tentang betapa this is one of the best R&D lah, research and development. Tengok all the scientists dalam prosesan dia. Ya Allah, saya bercakap ni pun rasa meremang bulu roma because I can still feel the aura dekat dalam kilang dia, dekat dalam dia punya pemprosesan dia, meeting all the scientists, looking at their uji kaji, the experiments depan kita. So I really respect the company. It's a very good company. It's very reliable company and I hope that you really see for yourself. Okay? Fight and see for yourself. So saya rasa tu saja setakat ni. Masya Allah dah 2 jam, minta maaf. Saya ambil masa banyak sangat. Saya minta maaf. Saya harap saya boleh bagi something pada you all yang boleh you all bawa sebagai benda yang penting dalam hidup you. And on behalf of me and my husband, kami ucapkan congratulations to all the winners, to all the fighters. Fighters ni bukannya anda yang berada dekat top-top saja, tapi fighters tu adalah anda yang boleh fight your own nafsu every day. Tu adalah fighters yang lebih penting. Nafsu you malas, nafsu you nak tidur, nafsu you rasa macam tak nak jumpa orang, tapi you fight. And then when you fight, you are actually the best fighter. Okay, so saya rasa tu saja. Thank you very much Alex, Koi. Thanks Aliana and Amirul. Thanks also juga pada Datuk Datin and I think I end here. Thank you very much. All the best. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, I hope Sean boleh play, Alex boleh play the last video, boleh tak? Okay, we play the video first, then we have a chit chat later on. Okay. Ya, you orang excited tak dengan speech doktor malam ni? Okay, we have a video first.
so banyak excited dengan speech Dr. Malay. Malah kita memberi tepukan yang gemuruh iaitu you senang saja tekan apa? Tekan 111 kepada doktor dulu untuk malam ni punya speech sebelum kita continue beberapa soalan nak check dengan doktor. Of course lah, actually I nak tanya how doktor dia interrupt dalam this platform ni. Nampaknya doktor pun tak sabar-sabar, dia pun sudah explore everything. But tonight I nak just a few question because tadi saya nampak ramai orang nak tanya soalan. Memang doktor tak sempat dia. Sebab I pun tak sempat salin. I cuma snap. That's why you nampak I punya kamera. So dekat sini ada, I just pick beberapa soalan daripada anda saja. So sebab ramai orang nak tanya soalan. So very simple. Okay, I cuma pick saja. Lucky draw. I tak tahu siapa punya soalan. I nampak saja. Okay. Okay. Ada orang ada seorang one of the peserta dia tanya how about Plavix. Dia ada kata klien saya ambil warfarin, boleh get 2 hours ke doktor untuk consume Artex-C? Boleh ke tak boleh? Kalau dia ambil warfarin. Okay, biasa kalau dia ambil warfarin, I akan tengok berapa dos warfarin tu. Okay, kalau dia on high dose, better not lah. So I usually, kalau patient on warfarin, I offkan dulu sementara waktu to be on the safe side. Sebab sebelum ni ada few patients yang saya tak tahulah dia ambil daripada mana Artex-C and dia on warfarin sebab dia ada masalah stand. Dia pasang stand jantung, dia bypass. So bila dia ambil warfarin, dia ada bleeding. Dia gosok gigi, dia bleeding. Okay, dia ada bleeding. So sampai dia ada bleeding daripada usus dia. So tu bahaya. So kalau bleeding daripada usus. So kalau you all ada somebody yang memang on warfarin, okay, kalau warfarin to be on the safe side, saya rasa offkan dulu Artex-C ataupun ambil sebiji sehari saja. Okay. So maknanya kena ada consultation doktor lah, tak boleh main-main kalau patient memang on warfarin. Yang soalan tadi itu adalah daripada Alan Suhimi Sebab okay, so Alan Suhimi you dengar So okay, so kena jaga-jaga. Okay, the other one things, okay, kalau 3 soalan saja, okay? 3 soalan saja, okay. Okay, kalau pesakit ambil darah setiap bulan, apa produk boleh consume? Tadi doktor sudah bagi point, you orang tak dengar, nak doktor jawab ini soalan tak? I pun pick saja. Doktor, you want to answer this one or not? Kalau ambil darah setiap bulan, ke macam mana? Dia kata ataupun kalau derma darah setiap bulan ke apa? Tak mungkin boleh derma darah. Dia cuma kata kalau pesakit ambil darah setiap bulan, apa produk yang boleh consume daripada Stephen Raps. Siapa ni? I don't know. Okay. Soalan tu very general lah. I tak nak jawab dulu sebab you must ask a very specific. Orang yang ambil darah setiap bulan ni sama ada dia ada masalah darah, maknanya doktor nak tahu dia punya APTT dia ke, dia ada ambil ubat warfarin ke, doktor nak tahu kecairan darah dia. So orang yang ambil darah setiap bulan mesti ada penyakit-penyakit dia yang tersendiri. So untuk dia ambil sama ada Artex-C ke ataupun suplemen lain, dia kena ada supervision. So saya tak sure sama ada ambil darah setiap bulan ke ataupun derma darah setiap bulan ke. Mungkin soalan tu kena spesifik sikit lah. Okay. So I nampak June here. Okay, actually there's a lot of question here. Okay, I nampak June. Okay, dia tekan banyak kali soalan ni. I rasa ni very very good lah. What is a supplement can help for Niemann-Pick disease type A/B? I think this is. Ni dekat soalan dekat chat room ni. What supplement can help for Niemann-Pick disease type A and B, A/B or something like that. Dekat kita punya chat, you can see that or not? Oh, Niemann-Pick disease type A or B. Okay, I think I have to check lah, June. Oh, okay. Okay, so I think it is a type of autoimmune punya disease lah. So I kena check really dia punya type tu lah. Okay, nanti I talk to you later. Okay. So one more. Last question because this is already. Okay. Thalassemia boleh ambil Artex-C 6 biji tak? Thalassemia, okay. Thalassemia tu thalassemia apa? Kita kena tahu. Thalassemia major, thalassemia minor, adakah dia on blood transfusion? So kita kena tengok dia punya condition thalassemia dia tu macam mana.
So kalau dia memang on patient thalassemia, biasa kita akan check thoroughly dulu. HB dia berapa kali dia masuk darah apa semua. Boleh bagi tapi dengan precaution. Okay, thalassemia. So tahu dia punya type of thalassemia and then dia punya severity dia macam mana. So that we know how to give Artixi or other supplementation. Oh, that's good. Okay, I rasa itu three question just a common yang paling ramai orang tanya. I tahu sini banyak orang nak tanya. Banyak soalan. Okay, but is okay. I beritahu you. Actually, I ada beberapa soalan untuk doktor. Okay, you all wait first. Okay, why? Because sebab doktor dia join with us. So tahun ini dia 2.5 cc qualifier dengan CBM tahun ini. So beri satu tepukan gemuruh iaitu buat apa? Tekan satu-satu sebagai doa kepada doktor. Because you tengok doktor walaupun dia sibuk. Dia buat charity, he do a lot of talk, he do a lot of sharing. But he still consistent with his target, what he want, he know. So you orang, okay, so kita kata bersyukur sebab ada doktor yang kita kata sudi luangkan masa untuk kita. So you orang nak tak untuk doktor untuk second class? Kalau you orang nak, bukan tekan 1, tekan 9. Okay, I mau tengok you orang bangun ke tak bangun dulu. Okay, kalau you orang mau doktor, oi banyak doktor you tengok. Oh. Sebab doktor takut tau. You tahu tak doktor begitu nervous dia takut malam ni dia orang sibuk tak nak jumpa doktor. Actually kita semua rindu pada doktor. Okay, but dengan term and conditioner. Why? Because tadi doktor ada kata doctor do a lot of charity. So kita memang akan ada plan, okay, with doctor coming soon. Tapi bukan tahun ini, kita akan jumpa tahun depan. Okay? Sebab kita lagi beberapa hari lagi kita akan berjumpa di tahun depan. Tapi I beritahu you, itu adalah good news. Sebab apa? Sebab kita dengan doktor nak anda semua bersama dengan kita untuk buat charity. You orang nak ke tak nak? Nak ke tak nak? Kalau nak, senang sahaja. Tekan apa? Tekan 9999. Sebab apa? Sebab you orang sudah dengar talk with doktor. Okay? So I rasa kadang-kadang tahun baru, okay, kita rezeki diberi oleh Tuhan, kita patut share with everybody. Correct or not, doktor? So doktor memang ada plan yang something special, but we won't announce with you. Tetapi akan good news share with all. Sebab apa? You orang boleh dengar talk, okay, boleh buat charity dan boleh membuat pembelian kemudian dengan special. I tak boleh beritahu you apa lagi tahu. Sebab apa? Good news, wait for New Year coming soon. So, doktor tadi pun ada mention, betul tak? Okay, dia pernah melawat kita punya kilang. The most important thing, the last question nak tanya, doktor, after you visit the factory, the place, okay, tadi doktor tak luahkan sepenuh. So let's say doktor, katakan kalau tahun depan kita pergi sekali lagi, okay, mungkin kalau orang kata masa itu izinkan kita nak pergi ke ladang aloe vera. So doktor boleh try aloe vera. So doktor, you ada intention nak bawa berapa orang you biar downline dekat sini nak join kita tak? Doktor, sebab apa? Sebab dekat sini ramai orang, so kita boleh dapatkan semua punya doa untuk bersama dengan doktor bagi menunaikan hasrat doktor ke? Ya Allah, saya memang doa sangat. Bukannya tim saya saja tapi saya doakan semua yang ada dekat sini. Kita ada 361 orang ni. Saya doakan semua supaya disampaikan hajat masing-masing untuk tengok sendiri miracles of aloe vera farm, the miracles of bee farm kita. So saya nak supaya aminkan semua doa ni. Ya Allah, ya Tuhanku, semoga diizinkan untuk semua kita dapat melihat dengan mata sendiri. Bukan mata Alex, bukan mata Datuk Desmond. Kita nak tengok dengan mata kita sendiri. Okay, amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah, insyaAllah. Okay? Good. Nampak tak? You orang dapat daripada doa doktor dan doktor pun sudah doa anda semua. So, walaupun kita ada dalam masa 3 minggu lebih sikit, dalam 28 hari, so jangan rasa masa tak cukup. Setiap hari itu memang adalah satu rezeki yang diberi Tuhan. Kita mencari rezeki bukan sahaja untuk menolong orang, tetapi kita boleh bantu kita change from nobody to become somebody. So
doktor dia memang nak request you orang next time for 3 jam. Okay. So I very excited because I nampak dia orang tak tidur because your live pun lebih 100 lebih orang untuk ikuti you secara dekat YouTube. So doktor, I rasa you pun sudah dapat green light for your second class already. So very excited. So that's all for tonight. Yang paling penting, okay, you ada nampak tak kita ada aloe egg. Hari ini adalah hari kedua kita, betul tak? Tadi doktor kata apa? Kena minum aloe vera. So semua cepat buka you ambil you punya video. Doktor kata apa? Kena minum aloe vera, betul tak? So siapa sini? Ada yang ambil, betul tak? I beritahu you, I pernah pergi ke rumah doktor dinner dengan saya. I beritahu you, wah, doktor minum aloe vera macam minum air kosong, you tahu tak? You all ada minum ke tak ada minum? Betul tak doktor? Correct or not? Yes. So doktor, sekarang kita memang ada program dengan aloe egg, betul tak? So maksudnya kita setiap hari minum 1 botol aloe vera untuk 8 hari berturut-turut lah. So ini memang bagus, betul tak doktor? Yes. Nampak tak, dengar tak? Doktor pun kata bagus, betul tak? Jangan kata itu tak ada, ini tak ada, betul tak? Tak ada ultralight, tak ada bee pollen, tak apa. Aloe vera pun setakat ini pun boleh puaskan yang tadi doktor mention the point that you need to take aloe vera per day. Am I right? So siapa dekat sini? Ada yang day ketiga, betul tak? So doctor, your speech is very very powerful tonight. Thank you very much. So yang paling penting ialah apa? Okay, I very excited to actually ramai orang tadi ada special soalan from here. Doktor, actually you umur berapa? Dia orang nampak you umur macam 31. I kata doktor bukan 31, doktor umur 18 sahaja, you tahu tak? Okay, that's all for tonight. So very simple. I nak you orang buka kamera. Kenapa? Saya mau you ambil gambar dengan doktor. Doktor sharing dengan you all, betul tak? You orang tak nak tunjuk gambar, tunjuk muka ke? Nanti doktor tiba-tiba you pergi jumpa doktor, doktor tak ingat. Tapi bila you buka, bagi doktor nampak muka you, mungkin dia charm you, betul tak? Come, open your mouth, open your screen, open your video, take a photo with orang kata doktor, betul tak? Doktor umur 18 yang begitu cantik, betul tak? Come on everybody, come on. Take aloe vera here, take a photo with doctor. Sean, you take a right? Okay. Bentar. Buka semua. Jangan tutup muka. Siapa lampak buka, dia yang luki. Okay. Dah. Okay. So I rasa that's all for tonight. Thank you doctor so much. Okay. So I kirim salam kepada Dr. Zhu and your family also. So actually very miss doctor so much. Tadi Bel, Selina, Sean, Oliver, kita semua pun miss with doctor. So much. Okay. Hopefully habis coronavirus and we can meet, inshallah. Yes. Okay, we can't wait to fly together to US to have a second trip for the factory, correct or not? So Liana also send regard. Yeah, because Liana is on pregnant also, Sue also. So that's all for tonight. Okay. It's just nice for Liana and Sue untuk bersalin dulu lah kot next year insyaAllah. Actually, I mau panggil dia orang pergi bersalin dekat US tak? Okay. Okay, see you all. Thank you. Okay.